Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus lagi bersama-sama saya dalam rancangan Motivasi Pagi TV3 pada pagi ini. Bagaimana setelah saya huraikan tentang kepentingan berfikir positif tadi, sekarang saya akan huraikan bagaimana kaedahnya. Bagaimana panduan praktikal, apakah tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan untuk menyuburkan minda kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sejurus, tip yang pertama, sejurus muncul perkara negatif dalam minda kita, kita terus cantas, potong terus. Kita beritahu diri saya sendiri, saya tidak akan fikirkan negatif, saya tidak akan fikirkan kelemahan, saya tidak akan fikirkan tentang kekurangan, saya tidak akan fikirkan tentang kelemahan ataupun cabaran-cabaran memang ada, sudah tentu. Tetapi kita nafikan, kita tolak ke tepi segala perkara yang menyebabkan kita lemah semangat. Perkara negatif ini, apabila kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita sendiri memberitahu kepada minda kita bahawa kita lemah, kita tidak pandai. Anak-anak kita yang dalam kelas peperiksaan, SPM dan sebagainya, awal-awal lagi mereka sudah memberitahu, saya tidak pandai, saya tidak pandai matematik. Kita spesifikkan lagi kelemahan kita, saya tidak pandai matematik, bab kalkulus contohnya. Jadi, minda kita sendiri sudah mencantas, sudah melemahkan semangat kita sendiri. Saya tidak pandai matematik kalkulus. Betapa kesihannya kita melihat minda kita didera oleh siapa? Diri kita sendiri. Sebab itu penting, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, kita mencantas segera fikiran negatif sejurus ia datang. Walaupun kita mengaku, saya mengaku saya lemah matematik, tetapi kita tidak akan menerima hakikat itu. Maksudnya kita akan sedia berubah. Kita sedia berusaha, kita akan buat latihan matematik setiap hari sehingga kita mahir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara yang kedua ialah apabila sudah ada fikiran positif, minda-minda positif, bisikan-bisikan positif di telinga kita, kekalkan fikiran itu. Kekalkan setiap hari. Bagaimana hendak mengekalkannya? Kita sendiri yang tahu apa keadaan yang saya mahukan. Kalau kita tidak mahu sekadar dia dalam fikiran, kita catatkan, saya mahu perniagaan saya hari ini berkembang 10%. Saya mahu perniagaan saya berkembang 100%. Catatkan. Komitmen seperti ini akan mencabar diri kita sendiri. Saya mahu lebih positif, tapi apa buktinya? Apa buktinya saya mahu anak saya cemerlang? Saya kata saya mahu anak saya dapat, kita tetapkan, saya mahu anak saya dapat 9A. Berikan kursus, berikan nama, subjek. Bila? Pada hujung tahun. Jadi daripada sekarang sehingga ke hujung tahun sebagai contoh, kita sudah mula melakukan tindakan-tindakan. Kita hantar anak kita ke tuition dan sebagainya. Kita berikan mereka buku-buku panduan teknik belajar dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan, perkara yang ketiga, buktikan perkara positif tadi dengan keyakinan diri kita. Kita kata kita sudah berfikir positif, tetapi apa buktinya? Kita terjun ke medan yang sebenar. Kita kata kita hendak membuka perniagaan yang lebih besar, buktikan. Kita berusaha mula mencari cara bagaimana hendak membesarkan perniagaan. Kita mahu anak kita cemerlang, terus terjun dalam keadaan yang sebenar. Kalau boleh kita belajar bersama-sama anak-anak kita, kita dapatkan buku rujukan yang terbaik, terus bertindak walaupun kecil. Tindakan awal itu penting, ya. Tuan-tuan dan puan, tindakan awal penting. Kita mahu anak-anak kita cemerlang, terus kita cari punca kelemahan mereka tidak cemerlang. Tindakan awal yang pertama, tuan-tuan, tindakan awal yang pertama menjadi pencetus kepada tindakan-tindakan yang seterusnya. Kita cuba dalam keadaan yang praktikal. Tadi kita bercerita tentang minda, tentang positif, tentang tanamkan sifat positif dalam minda. Itu belum ada buktinya. Tuan-tuan dan puan, buktikan. Kita terjun ke medan yang sebenar. Kita kata kita mahu berenang. Saya mahu pandai berenang. Selama ini saya tidak pandai berenang. Maka tindakannya apa? Saya pun mula belajar cara berenang yang betul. Saya akan beli buku setebal 300 muka surat, panduan berenang yang betul. Tetapi apa masalahnya? Selagi saya tidak terjun ke kolam renang, selagi saya tidak terjun ke sungai, selagi saya tidak terjun ke laut, saya tidak dapat buktikan bahawa saya pandai berenang. Walaupun saya sudah khatam, saya sudah habis, saya sudah hafal 300 muka surat panduan berenang. Buktikan. Saya kata saya positif, buktikan dengan melakukan tindakan awal yang pertama. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan,
Untuk membuktikan kita juga mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang yang lain, maka cuba kita ambil tindakan sebagaimana mereka pernah lalui. Saya sendiri, pengalaman saya menulis buku, kali pertama saya mencuba untuk menulis, memang saya tidak yakin dengan diri saya. Banyak input yang negatif yang saya rasa, saya tidak pandai menulis, saya orang teknikal, saya orang sains, saya tidak pandai menulis tentang sastera. Tetapi saya cuba lihat bagaimana orang yang telah berjaya. Salah seorang mentor saya, penulis juga, sudah menulis lebih 50 buah buku. Saya lihat bagaimana beliau bermula dengan penulisan buku-buku. Saya lihat contohnya. Saya beli buku daripada tulisan beliau, bagaimana hendak menjadi penulis. Saya mula dengan tindakan yang pertama. Dan paling mudah, jika kita berkesempatan, saya cadangkan, kita berguru, kita bertemu dengan orang itu. Kita hendak menjadi seorang usahawan dalam bidang jualan kereta, menjual kereta contohnya, kita berkenalanlah dengan mereka. Tuan-tuan, berkenalan dengan bagaimana kita gali apa rahsia kejayaannya. Bukan hendak menyaingi perniagaan beliau, bukan. Kita baru hendak memulakan perniagaan yang sama. Saya juga begitu. Saya mula hendak menulis buku pertama, saya jumpa dengan penulis yang sudah established, sudah terkenal, tanya apa tips-tips daripada mereka. Dan yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, perkara sebenarnya yang menyekat kita ialah kita sudah berasa sudah selesa. Mengapa perlu saya luaskan perniagaan saya? Saya sudah ada 1 juta setiap tahun. Mengapa perlu saya menyibuk jadikan duit saya 2 juta di akaun? Tidak perlu. Saya sudah menulis 5 buku. Mengapa saya perlu menulis 50 buah buku? Input negatif seperti ini menyatakan bahawa kita sudah berada dalam zon selesa, tuan-tuan dan puan. Jadi tips yang kelima, kita pecahkan zon ataupun tembok kepada zon selesa ini. Bergerak terus ke hadapan. Momentum yang sudah ada, kejayaan yang pertama yang kita sudah ada, teruskan. Kita target pencapaian 10%, kita tingkatkan 11%. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi tips yang penting sebenarnya. Jangan lepaskan peluang ini. Bersama saya selepas ini, jangan ke mana-mana.